tazkirah jemaat pada hari ini yang akan disampaikan oleh Yang Berbahagia Al-Fadhil Ustaz Awam Abdullah. Dan untuk maklumat kita bersama juga, khatib dan imam pada hari ini akan diketuai, imamkan oleh Yang Berbahagia Al-Fadhil Ustaz Saiful Azizan Abdul Ghani. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma. Para jemaah tetamu Allah di hari Jumat yang mulia ini, alhamdulillah, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Sekali lagi, satu hari lagi Allah memberi peluang kepada kita untuk berada di hari yang mulia ini, di hari yang mempunyai banyak kelebihan-kelebihan yang kebiasaan dulu kita lihat pelik, hari Jumaat saja orang diwajibkan hari solat berjemaat. Yang dah pastinya bila ada macam tu, dah tentu ada kelebihan dan kebesarannya yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Para jemaah yang dirahmati Allah sekalian, di antara kelebihan besar hari Jumaat yang simple-simple, yang senang-senang, iaitu datang awal ke masjid. Itu yang paling senang sekali. Ya, kelebihan itu adalah banyak, kan? Seperti mana maksud hadis, malaikat akan sentiasa berada di pintu masjid untuk menilai, untuk memberi pahala kepada mereka yang datang awal, kelebihan awal, dan akhirnya sekali ditutup buku pendaftarannya apabila khatib menaiki mimbar. Dan itu perkara yang paling senang untuk kita mendapat kelebihan di hari Jumaat. Dan banyak lagi hadis-hadis yang menceritakan tentang kelebihan hadir awal dan memerhati atau mendengar secara teliti bacaan khatib. Dan sebab daripada situ akan mendapat tazkirah, peringatan daripada khutbah itu. Dan khutbah itu adalah suatu perkara yang penting. Kalau seorang ceramah, mungkin seorang tu dia boleh keluar saja. Tapi kalau khutbah dia tak boleh lagi mana, mesti stay juga mendengarkan khutbah itu. Tak boleh kata tak sedap ke, tak macam mana, dan tak. Itu adalah nilai khutbah. Dan izinkan saya mengambil masa para jemaah semua sedikit masa ini untuk memberi tentang gambaran bagaimana kehidupan Rasulullah SAW. Dan kita berada di bulan Rabiul Awal, dan semalam kita telah menyambut Rabiul Awal, Maulidul Rasul 12 Rabiul Awal. Dan kita masih lagi berada di bulan Ramadan, bulan Rabiul Awal, bulan yang sentiasa kita perbanyakkan tazkirah, selawat dan sebagainya di menara tempat untuk menyambut dan menceritakan kebesaran Rasulullah SAW. Para jemaah yang dirahmati Allah sekalian, kita lihat bahwasanya kecintaan seseorang itu kepada Rasulullah SAW dan memahami Rasulullah SAW itu adalah syahadah bersama dengan rukun Islam yang pertama, yaitu asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Sangat pentingnya seorang itu mengenali Rasulullah SAW. Kita lihat bahwasanya lebih banyak kita mengenali Rasulullah SAW, lebih bertambah iman kita. Kadang-kadang seseorang itu tidak mengenali Rasulullah SAW sepatutnya. Bagaimana kita nak mengenali Islam kalau kita tidak mengenali Rasulullah SAW? Islam itu sendiri
didatang oleh Rasul yang terakhir, itu Nabi Muhammad SAW, yang membawa segala-galanya. Bagaimana kita nak mengenali Al-Quran? Bagaimana kita nak mengenali Rasulullah kalau kita tidak membaca Al-Quran? Dalam Al-Quran itu semua menceritakan tentang kisah Al-Quran daripada surah Al-Fatihah sampai surah An-Nas itu banyak menceritakan kisah Rasulullah SAW, apa yang diturunkan, malah diturunkan kepada Rasulullah SAW sendiri. Maka Rasulullah lah yang membawa Al-Quran, wahyu daripada Jibril, daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan bagaimana kita nak tahu akhlak Rasulullah SAW kalau kita tidak mengetahui sirahnya? Ada yang tahu tapi tahu secara ringkas saja, tidak mendalaminya. Bagaimana kita nak ikut sunnah Rasulullah SAW kalau kita tidak mengetahui sirah Rasulullah SAW? Jadi dalam saya bagi kuliah sedikit ini, saya akan sebut Nabi Muhammad SAW. Sebab itulah dalam hadis mengatakan, Nabi Muhammad kata, "Man shalla alayya marrah," sesiapa yang berselawat kepada aku satu kali, sallallahu bi asyra, nasya Allah akan memberi selawat, memohon doa kepadanya 10 kali. Dan orang yang paling bakhil di antara kamu ialah orang yang ila zukira, apabila nama aku disebut maka dia tidak menyebut namaku. Yaitu ada orang yang bakhil, maknanya tidak inginkan kepahala yang diberikan oleh Allah untuk berselawat kepada Nabi Muhammad SAW. Jadi bila kita tidak mengenali Nabi Muhammad SAW, kita tak sayang dan tak ikut. Just nak sayangi Nabi Muhammad itu hanya biasa-biasa saja, biasa-biasa saja. Dan kita tidak mengetahui martabat kedudukan Rasulullah SAW. Kalau kita lihat secara ringkasnya, semayang kita kalau tak sebut Muhammad, solat kita tak akan sah. Allahumma salli ala Muhammad. Khutbah Jumaat hari ini pun kalau tak selawat, tak sah. Kena semayang semula. Begitu juga dengan doa. Seseorang doa itu, yang dia berdoa Alhamdulillahirabbil alamin, dia tak tambahkan dengan selawat kepada Nabi, doa itu mardud, doa itu tidak diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Begitu juga dengan khutbah-khutbah lain. Maka mengenali Rasulullah SAW ni, saya pun dalam keadaan waktu singkat begini, susah nak dimulakan daripada mana. Sayyidul Bashar, akmal, mulia-mulia manusia di alam ini ialah Rasulullah SAW. Kita nak menceritakan kehidupan Rasulullah SAW ini adalah mengambil masa yang banyak, dan sedikit saya ingin hanya satu ringkas sahaja untuk kita mengetahui bagaimana sahabat-sahabat mengasihi Rasulullah SAW. Para jemaah yang dirahmati Allah sekalian, satu hari Sauban ini adalah pembantu Rasulullah SAW, datang kepada Rasulullah SAW, dan dalam keadaan mukanya pucat, dalam keadaan nampak di muka dia seolah-olah dia dalam keadaan kesakitan. Maka Rasulullah bertanya kepada Sauban, apakah yang berlaku pada kamu, wahai Sauban? Adakah kamu sakit? Adakah kamu kesulitan? Maka Sauban berkata, tidak ya Rasulullah. Muka aku pucat dalam keadaan begini. Aku dah berhari-hari mencari kamu untuk bertemu dengan kamu. Dan aku tak boleh satu hari pun kalau aku tidak mustaq, maknanya sangat rindu kepada Rasulullah SAW. Sebab itulah aku sangat rindu kepada kamu, dan aku rasa bimbang, rasa macam suatu benda yang tak kena pada hari itu kalau dia tak satu hari tak bersua dengan Rasulullah SAW. Maka Rasulullah kata, ya Sauban, sekarang kamu dah bertemu dengan aku, iaitu dengan Rasulullah SAW. Apa lagi yang kau mahukan? Maka Sauban berkata lagi, tafakkartu, aku berfikir sejenak, sekiranya engkau meninggal dunia, wafat, dan aku pun wafat, pasti aku tidak akan bertemu kamu lagi dalam syurga nanti. Engkau pasti berada dalam syurga tingkat yang paling tinggi bersama dengan para nabi, para syuhada. Sedangkan aku ini dah entah masuk syurga ataupun aku tidak berada di satu makam
yang satu tempat yang kamu. Sebab dia rindu kepada Rasulullah, bukan setakat rindu di dunia saja, rindu untuk murafaqah, rindu untuk bersama dengan Rasulullah di dalam syurga. Maka Rasulullah terdiam sekejap, maka akhirnya turun surah Ali Imran, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa man yuti'illaha wa man yuti'illaha wa rasul fa ulaika ma'al ladzina an'ama Allahu 'alaihim minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada'i was-shalihin wa hasuna ulaika rafiqa. Maksudnya, dan sesiapa yang taat kepada Allah dan Rasulnya, maka mereka akan ditempatkan di syurga bersama-sama orang-orang yang telah dikurniakan nikmat oleh Allah kepada mereka, iaitu siapa? Di kalangan nabi-nabi, orang-orang siddiqin, orang yang membenarkan, dan orang-orang yang syahid, dan serta orang yang soleh. Dan amat eloklah mereka itu menjadi teman rakan kepada orang-orang yang taat. Maka sahabat-sahabat sangat gembira dengan ayat Quran yang diturunkan kepada Sauban ini, sebab Sauban ini sentiasa berkhidmat kepada Rasulullah SAW. Dan dari kalangan para sahabat yang berkhidmat, ada yang ditugaskan untuk mengambil air, ada yang ditugaskan untuk menguruskan Rasulullah SAW. Para jemaah yang dirahmati Allah sekalian, dalam kecintaan kita kepada Rasulullah SAW ini, meletakkan segala-galanya kepada Rasulullah SAW. Dan hadis mengatakan, la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi min walidihi wa waladihi wan nasi ajma'in. Tidak beriman seseorang itu sehingga dia mengasihi Rasulullah lebih daripada anaknya, daripada ibu bapanya, dan daripada manusia semua. Maksud kat sini, tidak sempurna iman ini, maksudnya dia mendahului perintah Allah dan mendahului perintah Rasulullah SAW. Kalau seseorang itu dia mendahului apa? Mendahului kerja-kerja dia ke, ataupun mendahului solat? Contohnya, nak pergi makan ke, nak solat dulu? Pergi makan dulu kan? Maka seseorang itu urusan dunia dia boleh pergi jauh pergi berkilo-kilometer jauh menyahut sambutan walimah ataupun sebagainya, tetapi sambutan hayya 'alas shalah di sebelah rumah seorang dia tak boleh datang. Itu maknanya seseorang itu melebihi dunia daripada akhirat, melebihi tuntutan dunia daripada tuntutan Allah dan tuntutan Rasul. Satu hari Rasulullah SAW berada dengan Sayyidina Umar. Sayyidina Umar pegang tangan Rasulullah. Ya Rasulullah, ya Rasulullah, la anta ahabba ilayya min kulli syai'. Sesungguhnya ya Rasulullah, aku sangat mencintai, aku sangat menyayangi Rasulullah daripada tiap-tiap sesuatu. Illa nafsi. Melainkan aku lebih sayang kepada Rasulullah, tetapi aku masih lagi sayang pada diri aku sendiri juga. Aku masih lagi sayang kepada Rasulullah. Maka Rasulullah berkata kepada Umar, la, tidak ya Umar, wallazi di nafsi, demi diriku digenggam Allah, kamu tidak akan sempurna iman kamu hatta akuna, sehingga kamu jadikan aku ini ahabba, lebih mencintai kamu min nafsika, daripada kamu. Maka Sayyidina Umar terus berjalan sekejap. Selepas itu Umar berkata, fa innahu al'an wallahi la anta ahabba ilayya min nafsi. Ya Rasulullah, sekarang aku mencintai kamu lebih daripada sesuatu, daripada diriku sendiri. Maknanya mencintai Rasulullah lebih daripada sesuatu. Maka Nabi Muhammad berkata, al-an ya Umar, sekarang barulah iman kamu sempurna. Maka Abdullah bin Umar berkata kepada ayahnya Umar, ya ayah, wahai ayah, kenapa tadi kamu berjalan dan kamu berfikir kemudian? Maka Umar berkata, sesungguhnya Umar dulu tidak ada nilai di sisi manusia, tetapi setelah bertemu dengan Rasulullah SAW, maka Allah mengeluarkan Umar daripada neraka Jahannam, daripada mendengar pada Rasulullah SAW.
Maka kecintaan kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membawa kita kepada kecintaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah. Qul in kuntum tuhibbunallah. Katakanlah wahai Muhammad kepada manusia, in kuntum tuhibbunallah, sekiranya kamu mencintai Allah, fattabi'uni, maka ikutlah aku. Maka ada orang yang satu agama ajaran sesat, dia tak nak ikut Rasul, dia nak ikut Allah saja. Ada ajaran yang sesat-sesat sekarang ni kan, yang pelik-pelik berlaku. In kuntum tuhibbunallah fattabi'uni, maka ikut aku, ikut Nabi Muhammad, yuhibbukumullah. Dengan ikut Nabi Muhammad itu akan dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Maknanya kena ikut ittiba'. Ittiba' ni follow Nabi Muhammad ini akan dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa yaghfir lakum, dan kamu akan diampunkan dosa kamu. Wa yaghfir lakum dzunubakum, dan kamu akan diampunkan dosa kamu. Wallahu ghafurur rahim, dan Allah sangat Maha Pengampun lagi sangat mengasihani kepada kamu. Jadi ayat ini menceritakan banyak ayat-ayat Al-Quran. Sebab itu bila kita membaca ayat Al-Quran, banyak diceritakan qul huwallahu ahad, qul a'udzu birabbil falaq, qul a'udzu birabbin nas. Katakanlah wahai Muhammad, qul ya ayyuhal kafirun. Itu adalah khitab dan direct kita dekat dengan Nabi Muhammad SAW. Dan salah satu daripada ciri-ciri mencintai Rasulullah ialah dengan membaca kitab yang diturunkan kepada Nabi Muhammad, iaitu Al-Quran. Para jemaah yang dirahmati Allah sekalian, jadi sekarang ni sirah Rasulullah SAW ini, kita tak heranlah ramai di kalangan ada anak remaja dan sebagainya pun tidak sangat concern sangat dengan Rasulullah. Kalau kita lihat contohnya 12 Rabiul Awal lah, maaf saya cakap lah, 12 Rabiul Awal ni hari sambutan Rasulullah SAW. Tapi sambutan di surau tak banyak, sambutan di mana tempat tak banyak. Sepatutnya bila kita cintai Rasulullah SAW, hari ini cuti Maulid Rasul, oh itu saja, tak ada orang Rasul. Maka saya nak perbanyakkan, sebab datang ke surau solat berjemaah ini adalah daripada arahan Rasulullah SAW. Rasulullah kata salatul jamaah afdalu min salatil fardhi bi 27 darajah. Solat berjemaah itu lebih baik daripada solat bersendiri sebanyak 27 darjat. Kalau semayang di rumah 1 juta, kalau solat di masjid 27 juta. Jadi al-aqil, orang yang berakal, dia boleh beza di antara 1 and 27. Dia boleh beza di antara 1 dan 27. Yang mana dia nak? Dia nak 1 ke nak 27? Kalau nak 1 pun tak apa kan. Tapi nak 27, datanglah berjemaah di surau. Itu adalah salah satu tuntutan daripada hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sehingga kan seseorang itu berkata dia akan berusaha sebanyak mungkin untuk datang ke surau. Begitu juga dengan kita datang ke surau, kita masuk, kita baca doa, kita duduk tahiyatul masjid, kita rapatkan sah. Semuanya adalah ajaran Rasulullah SAW. Kita makan, kita baca bismillah. Kita selepas makan, kita kata alhamdulillah. Semuanya adalah min sunnah, daripada sunnah Rasulullah SAW. Para jemaah yang dirahmati Allah sekalian, dalam kita mencintai Rasulullah SAW ini, kita banyak hadis-hadis yang menceritakan tentang kecintaan kita kepada Rasulullah SAW. Dan satu hadis, salasun man kunna fihi wajada halawatul iman. 3 perkara ni kalau seseorang itu ada pada dirinya, dia ada dapat kemanisan, kelazatan beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. 1, ayakun Allah, dijadikan Allah wa rasuluhi, dan rasulnya habba ilahi mimma sima, mencintai Allah dan rasulnya lebih daripada segala-galanya, daripada semuanya. Menganggap mencintai Rasulullah lebih daripada segala-galanya. Dan kadang-kadang orang tu macam mencinta, saya cinta Allah, tapi dalam masa sama dia tera isteri dia, dia buat kacau ni. Itu mana kazib, penipu kan? Yang menipu, dia kata I love Rasulullah tapi tak solat kan? Mana hanya boleh kata cinta Rasulullah tapi cinta Allah, tapi rumah Allah tak pernah pergi.
cinta Allah tapi kitabullah, kalamullah tak pernah baca, itu maknanya just orang panggil di bibir sahaja mencintai Allah dan sebagainya. Maka kita lebih tekad untuk mengenali. Sebab itu kalau lebih banyak kita membaca Quran, lebih tadabbur, lebih banyak kita membaca hadis, kan? Seperti mana hari ini tajuk khutbah ialah tentang doa. Doa ni diajar oleh Rasulullah SAW. Kan kita kata Rasulullah ini maksum, tidak ada dosa dan dijamin oleh syurga, tapi banyak doa-doa yang diajar oleh Rasulullah SAW itu untuk kita semuanya. Mendoakan untuk kita supaya jauh daripada api neraka, mendoakan kita jauh daripada siksa kubur. Rasulullah ajar kita supaya tidak mengumpat, sedangkan Rasulullah memang maksum tidak mengumpat. Rasulullah melarang kita daripada mencela, mencarut, dan Rasulullah itu ajar kepada kita itu supaya mendidik manusia untuk umatnya sendiri. Satu hari seorang lelaki datang kepada Rasulullah SAW. Dia kata datang kepada Rasulullah, "Mata sa'ah ya Rasulullah, bila berlaku kiamat? Bila berlaku kiamat?" Maka Rasulullah tanya balik kepada seorang lelaki tadi, "Ma'adatta lis-sa'ah." Okey. Kiamat ada. Apa yang kamu sediakan untuk hari kiamat? Macam kita kata, oh, orang mati. Bila mati, apa amalan kamu? Kita, oh, orang tu mati. Apa persiapan kamu untuk mati? Macam itulah kalau dibandingkan. Ma'adatta lis-sa'ah, apakah yang kamu sediakan untuk hari kiamat itu? Qala, maka Rasulullah, kawan dia kata, "Tak, aku tidak buat amalan banyak, aku tidak salat banyak. Tetapi hibbullah wa rasulihi. Tapi aku ni tak ada amalan banyak, tapi aku mencintai Allah dan Rasul." Maka Rasulullah menjawab, "Fa innaka ma'a man ahbabta." Sesungguhnya kamu ni akan bersama dengan orang yang kamu kasihi. Kamu kasihi siapa? Kamu kasihi Allah. Maka Anas berkata, maka Anas radhiyallahu anhu berkata, "Fa'ana uhibbullah wa rasulih." Sesungguhnya Anas berkata, sesungguhnya aku ni sangat mencintai Allah dan Rasulnya. Wa Abu Bakar wa Umar. Aku sangat mencintai Rasulullah, aku sangat mencintai Abu Bakar, aku sangat mencintai Umar. Wa arju, dan aku harap an akuna ma'ahum, aku harap aku bersama dengan mereka. Wa illam a'mal bi a'malin, walaupun aku ni tidak beramal sebanyak mereka, walaupun tak ada tandingan kita ni kalau nak bandingkan dengan para sahabat di segi amalan, tapi kita ingat beramal. Satu orang pemuda bersama dengan Rasulullah SAW satu hari, maka dia sentiasa berkhidmat kepada Rasulullah SAW. Maka satu hadis yang lain, Rasulullah berkata, "Mintalah apa yang kamu nak minta." Seorang pemuda, Rasulullah minta supaya dia mohon sesuatu kepada Rasulullah. Maka dia berkata, "Inni uridu mu'rafiquka fil jannah." Aku tidak ada lain, aku tak nak perkara-perkara lain, tetapi aku nak menjadikan teman kamu di dalam syurga. Itu yang minta, menjadi teman di dalam syurga, menjadi teman, kawan bersama dengan Rasulullah. Maka Rasulullah kata, maka perbanyakkanlah kamu solat, perbanyakkanlah kamu menunaikan solat, bersujud. Aksaru, maka banyakkanlah kamu sujud kepada Allah itu dengan menunaikan solat. Para jemaah yang dirahmati Allah sekalian, Rasulullah tidak ada lagi bersama dengan kita. Kita semua tidak sempat menatap wajah Rasulullah SAW. Kita tidak mendapat menuntun nur Rasulullah SAW. Kita tak pernah melihat wajah Rasulullah SAW. Tetapi kita rindu untuk bertemu dengan Rasulullah SAW. Kita rindu untuk bertemu dengan Rasulullah SAW di Kalau Kausar, untuk meminum daripada tangan-tangan baginda supaya kita dapat tak haus. Kita akan rindu kepada Rasulullah sewaktu kita untuk melintasi sirat supaya Rasulullah akan memberi syafaat kepada kita. Kita tak sempat berhijrah. Kita tidak dinamakan Al-Ansar. Kita bukan Ansar, dan kita bukan orang Muhajirin, dan kita tidak berhijrah dengan Rasulullah SAW. Kita tidak menyertai perang Badar, kita tidak menyertai perang Uhud, dan kita tidak pernah
membantu Rasulullah. Kita bukan Umar, kita bukan Abu Bakar yang berhijrah dengan Rasulullah, kita bukan Ali yang membantu Rasulullah, kita bukan Utsman, kita bukan sahabat-sahabat lain, tapi kita adalah datang dalam keadaan mutaakhir, kita adalah datang dalam masa yang terlalu akhir zaman. Tetapi Rasulullah tetap bercita-cita untuk bertemu dengan orang yang datang di akhir zaman dan tidak pernah berjumpa dengan Rasulullah, tapi beriman dengan Allah, beriman dengan Rasulullah. Maka orang itu adalah kita. Sebab orang itu adalah kita. Sebab banyak hadis-hadis menceritakan orang-orang yang terakhir, orang-orang umat yang terakhir ini yang susah nak ikut sunnah Rasulullah SAW. Orang yang di akhir zaman sempat dalam keadaan masa fitnah macam ni, dia sempat mengikuti sunnah Rasulullah SAW. Orang itu adalah sangat-sangat disayangi oleh Rasulullah SAW. Walaupun kita tidak bersama dengan Abu Bakar, kita tidak muka pertama Mekah, kita tidak bersama dengan Rasulullah SAW waktu itu, tapi kita orang akhir zaman ini tidak pernah melihat Rasulullah tapi beriman dengan Rasulullah, mengikuti sunnah Rasulullah. Maka kita adalah orang yang lagi mantap imannya sebab sentiasa mencintai Rasulullah SAW. Jadi di akhir sekali masa ini, maka saat-saat hari Jumaat ini makin diminta kepada kita supaya memperbanyakkan salawat kepada Nabi. Aksiu, tinggalkan salawat al-Walid, tapi memperbanyakkan. Sebab sesiapa yang bersalawat kepada Nabi Muhammad hari Jumaat ini, salawat itu akan dihantar kepada Nabi Muhammad SAW. Walaupun dalam keadaan Allah akan menghidupkan, menerima salawat Nabi Muhammad SAW sewaktu Nabi Muhammad berada dalam kubur. Maka saya kiralah kita di hari Jumaat ini memperbanyakkan bersalawat kepada Nabi Muhammad SAW. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhallazina amanu shallu 'alaihi wa sallimu tasliman. Sebanyak dan semoga kita dicintai oleh Allah dan disayangi oleh Rasulullah SAW, dan kita menjadi umat Nabi Muhammad SAW. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.